Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam mekar di hati. Saya Rozila binti Razak akan membentangkan tugasan yang bertajuk Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan implikasinya terhadap sistem pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan antara faktor bagi sesebuah negara selain daripada kestabilan politik, ekonomi, sosial budaya dan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Dengan dasar pendidikan yang sempurna dan mempunyai falsafah yang jelas, pastinya dapat membentuk pelbagai corak yang berfokus serta memberi implikasi yang positif terhadap perpaduan, pembangunan dan keamanan negara. Berdasarkan kenyataan ini, keperluan terhadap falsafah pendidikan yang bertulis dalam sistem pendidikan jelas sekali rasionalnya. Jika kita tinjau dari lipatan sejarah pendidikan, falsafah di negara ini terbentuk setelah melalui proses yang berkesinambungan selari dengan proses pembinaan bangsa, negara yang bermula saat tanah air kita ini menuntut kebebasan daripada dibelenggu penjajah. Menyusuri sejarah falsafah pendidikan semasa penjajahan Inggeris tanah Melayu, dasar pecah dan perintah menjadi asas kepada pembentukan sistem pendidikan yang ada pada ketika itu. Tiada usaha ke arah penyatuan kaum, malah hala tuju pendidikan rakyat juga kelihatan terumbang-ambing. Para pemimpin dan rakyat sedar akan mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan sebagai kehendak bagi sebuah negara yang merdeka. Justru itu, Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 telah ditubuhkan bagi mengkaji keperluan dalam sistem pendidikan yang akan dilaksanakan setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, yang mana jawatan kuasa ini telah diketuai oleh Tun Abdul Razak dengan mengeluarkan laporan yang dikenali sebagai Penyata Razak 1956. Dan Penyata Razak 1956 ini juga telah dijadikan asas kepada pembentukan Ordinan Pelajaran 1957. Rintitan daripada Penyata Razak dan juga Ordinan Pelajaran 1957, satu jawatan kuasa yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Rahman Talib, telah dibentuk dengan tujuan untuk mengkaji Penyata Razak dan Ordinan Pelajaran yang telah digunapakai dalam sistem pendidikan selepas negara kita mendapat kemerdekaan. Jawatan kuasa tersebut telah mengeluarkan laporan iaitu Penyata Rahman Talib 1960. Akta pelajaran telah digubal berdasarkan Penyata Razak dan laporan Rahman Talib, yang mana objektif dasar pendidikan yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961 antaranya ialah bahawasanya dasar pelajaran seperti diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. Dalam satu resolusi persidangan dunia mengenai pendidikan Muslim pula yang diadakan di Jeddah pada 31 Mac hingga 8 April 1977 serta muktamar di Kahirah pada 1980 telah diputuskan falsafah pendidikan Islam seperti berikut, yang mana pendidikan berterusan ke arah perkembangan seimbang diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak, bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, menghormati dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Falsafah pendidikan kebangsaan berbunyi pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. FPK adalah satu usaha kerajaan dalam menyokong usaha ke arah pembangunan insan yang berintegriti,
pembinaan sahsiah diri yang terpuji dalam mendidik masyarakat Malaysia yang seimbang dan holistik. Laporan Jawatankuasa Kabinet telah mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran yang diterbitkan pada 1979, yang mana ia adalah permulaan kepada terbentuknya falsafah pendidikan negara. Dengan melalui beberapa penambahan perkataan, falsafah pendidikan negara kini dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan. Usaha berterusan ini adalah tidak lain tidak bukan bagi memastikan pembangunan insan dan negara dalam keadaan rakyat yang berbilang kaum serta berlainan agama ke satu arah bagi mewujudkan satu bangsa yang maju, berdaya saing serta mempunyai jati diri yang melibatkan jasmani, emosi, rohani dan intelek secara seimbang dengan berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Selain daripada itu juga, himpunan aspek dan nilai terbaik selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam falsafah pendidikan barat yang mana, menurut Sufyan, ianya merangkumi cabang-cabang falsafah iaitu epistemologi, metafizik dan aksiologi. Falsafah pendidikan kebangsaan mengandungi idea dan pandangan yang rasional terhadap dunia pendidikan yang mana fungsi falsafah ialah memberi panduan dan haluan kepada pakar dalam pendidikan untuk mereformasi sistem pendidikan berlandaskan konsep, idea dan matlamat pendidikan negara Malaysia. Umum mengetahui untuk menggubal ataupun aspek penggubalan FPK, falsafah pendidikan kebangsaan, daripada beberapa faktor yang berkaitan. Antaranya, kita mengambil kira faktor agama, politik, ekonomi dan juga sosial. Pada tahun 1979 yang seperti yang telah saya bentangkan sebelum ini, yang mana falsafah pendidikan negara telah bertukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana pada masa itu ahli jawatankuasa yang diamanahkan telah membentuk dengan membuat pertimbangan yang teliti serta dihalusi dengan merujuk kepada laporan Kabinet 1979, Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru iaitu DEB dan juga Dasar Pendidikan Kebangsaan DFK, serta kita mengambil kira beberapa aspek yang lain. Seterusnya, aspek pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana menjadi aspek utama ialah laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 mengikut Perakuan 191 menegaskan pendidikan di negara ini adalah untuk mencapai perkembangan murid yang menyeluruh, iaitu perkembangan yang meliputi aspek kognitif atau intelek, jasmani, sosial, emosi, sikap dan nilai-nilai etika pada murid dan generasi akan datang. Rentetan dari peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei tahun 1969 berlaku pembentukan Jawatankuasa Kabinet 1974 dan pembentukan Rukun Negara 1970 serta pelancaran Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970. Peristiwa tersebut telah mendorong kerajaan dalam mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan yang sebelum ini sangat kurang menitik beratkan perpaduan negara dan memajukan aspek sosial, ekonomi serta politik dalam membangunkan bangsa dan negara. Seterusnya, aspek yang kedua ialah Rukun Negara yang menjadi salah satu perlembagaan Malaysia falsafah pendidikan kebangsaan yang dibentuk berlandaskan ideologi kebangsaan yang digabungkan bersama dengan Rukun Negara. Rukun Negara juga telah digubal bagi memastikan perpaduan tercapai serta nilai-nilai murni yang termaktub dalam Rukun Negara kekal dalam negara Malaysia. Aspek yang ketiga ialah Dasar Ekonomi Baru yang mana ia dirangka untuk memupuk perpaduan dan mengurangkan perbezaan dalam ekonomi, sosial, kebudayaan dan juga penempatan. Falsafah pendidikan kebangsaan juga menekankan pembentukan individu yang menyeluruh sehingga dapat memajukan diri, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, aspek
pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan yang keempat, iaitu dasar pendidikan kebangsaan, yang mana ia merupakan satu dokumen yang mengandungi pernyataan dasar dan pelaksanaan yang strategik agar dapat dijadikan garis panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia dan bidang pendidikan. Faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, dari sudut agama. Agama Islam telah diklasifikasikan sebagai agama rasmi di negara Malaysia. Pelbagai kepercayaan lain juga dianuti secara bebas berdasarkan Akta dan Undang-Undang Negara. Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Manakala faktor sosial pula meliputi struktur masyarakat setempat serta kebudayaan. Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung kepada variasi amalan mulia, umpamanya seperti toleransi, bekerjasama, hormat menghormati, menerima kepelbagaian sosial budaya serta sebagainya demi penghasilan keadaan sosial yang stabil. Tujuan ini jelas terpancar dalam pernyataan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Seterusnya, dari segi faktor politik pula yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan. Bagi mencapai matlamat dalam penyatuan perpaduan dari pelbagai kaum, etnik dan budaya telah menjadi asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan yang berlandaskan rukun negara, dasar ekonomi baru dan dasar pendidikan kebangsaan. Menurut faktor ekonomi pula, rakyat Malaysia telah terlatih dalam variasi kemahiran yang mana ia dapat membantu negara dengan memperkembangkan lagi sosioekonomi menerusi peningkatan daya pengeluaran. Justeru itu, sekolah teknik dan vokasional juga turut diwujudkan demi menghasilkan masyarakat yang mempunyai identiti tinggi seiring dengan pembangunan negara. Kenyataan ini dijelaskan secara luaran serta mendukung hasrat yang tinggi, iaitu melalui kenyataan memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara. Faktor yang kelima ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan, perkembangan, potensi dan penyempurnaan diri, yang mana potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pernyataan ini jelas terpampang dalam ayat pertama dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali, faktor sejagat yang menyumbang kepada pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana yang menitik beratkan pandangan dan visi sedunia, perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warga negara dalam memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa kepada persefahaman antarabangsa. Pengenalan idea-idea pendidikan antarabangsa juga turut mempengaruhi sistem pendidikan yang ada di negara Malaysia. Pencapaian dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan dunia pendidikan apabila terdapat 5 aspirasi dalam sistem Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 hingga 2025. Dalam mencapai aspirasi pendidikan negara, sejarah dan falsafah pendidikan kebangsaan telah membuktikan bahawa untuk melahir masyarakat yang berpengetahuan serta menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian, tanpa mengira etnik, agama dan bangsa, perlu kepada pendidikan yang seragam. Di samping menerapkan elemen-elemen penting bagi membina jati diri dan sahsiah yang terpuji serta mewujudkan persekitaran yang harmonis. Setelah melalui beberapa transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia, terdapat 5 aspirasi pendidikan yang terkandung dalam bab 2 Sistem Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-2015 iaitu pendidikan prasekolah hingga lepas menengah. Aspirasi yang pertama ialah akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia mempunyai hak untuk mendapat kesamarataan peluang dalam pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas, iaitu tingkatan 5 menjelang tahun 2020. Manakala aspirasi yang kedua iaitu kualiti. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentadsiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. Pentadsiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Aspirasi yang ketiga ialah equity, iaitu sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang dari sudut sosial budaya ataupun sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang perbezaan dalam pencapaian antara murid bandar dengan murid luar bandar, yang mana tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% perbezaannya menjelang pada tahun 2020. Aspirasi yang seterusnya iaitu aspirasi yang keempat iaitu perpaduan, yang mana murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik. Murid belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk serta memperkukuhkan lagi asas perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Aspirasi yang terakhir ialah kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem pendidikan. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian Pendidikan berhasrat untuk memaksimumkan lagi keberhasilan murid mengikut tahap dan peruntukan dari masa ke semasa. Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan di Malaysia iaitu yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita-cita dan tujuan falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana implikasi ini meliputi perubahan silibus yang berorientasi program bersepadu, perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai-nilai murni serta mengadakan program pendidikan yang seimbang dan juga harmonis. Reformasi yang berorientasikan pendidikan umum ini serta perubahan silibus yang sesuai disediakan untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan juga teknologi. Selain dari itu juga, FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan juga menekankan perubahan sikap di kalangan para pendidik ketika mereka menjalankan tugas sejajar dengan tujuan dan dasar yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik
dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik yang diaplikasikan semasa pengajaran dan pembelajaran untuk diterima oleh pelajar. Selain dari itu juga, implikasi falsafah pendidikan kebangsaan ini juga memberi contoh ataupun guru menjadi contoh ikutan dengan menerima kepelbagaian sosial budaya di sekolah sesuai dengan peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk kelompok pelajar yang pelbagai. Dan yang terakhir, falsafah pendidikan kebangsaan turut menyumbang implikasi terhadap institusi pendidikan melalui perubahan struktur dan organisasi di sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, perubahan aktiviti budaya sekolah yang pelbagai demi memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi melahirkan generasi yang cintakan ilmu sekaligus dapat merealisasikan budaya membaca di kalangan mereka. Selesailah kini pembentangan saya berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan bermula dari pengenalan, sejarah falsafah pendidikan, seterusnya kepada perkembangan yang berlaku dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan menerusi beberapa aspek, juga faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan FPK. Seterusnya, pencapaian yang dicapai dalam sistem pendidikan dengan wujudnya 5 aspirasi, dan yang terakhir, implikasi falsafah pendidikan kebangsaan terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Sekian, terima kasih.